Baru habis ayat pertama. Kita baca tadi 2 ayat, dan 2 ayat kedua lagi panjang ni. Lagu mana? Nak berhenti sambung lain ke? Maksudnya berhenti malam ni, sambung hak lain pula lah, tak tahu bila lah tu kan. Lepas tu kan nak perhabis juga 9.41 lah ni. Dah, saya cakap sungguh ni, kalau syarah ayat kedua ni mungkin boleh rapat jam 12. Tak apalah, kita perhabis halang-halang datang kan. Baik, tapi kita baca ringkas-ringkas. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ayat kedua ni lah yang jadi tema, isi paling penting yang Allah nak cerita dalam surah ni, ayat nombor 2 ni. Hak kita sebut tadi, bagaimanakah amanah dan tanggungjawab untuk menegakkan agama, menyebarkan dakwah tu dipraktikalkan, dijalankan oleh Nabi. Huwa, dhamir huwa kembali kepada Allah. Allah lah, dialah allazi ba'atha fil ummiyin, yang telah mengutuskan kepada kaum yang bersifat ummi rasulan, seorang rasul minhum, daripada kalangan mereka sendiri. Okey. Allah mengutuskan Nabi Muhammad ni daripada kalangan masyarakat yang ummi. Kalimah ummi ni banyak disebut di beberapa tempat dalam Quran. Contoh dalam surah Ali Imran ada ayat 20, seingat saya, kalau silap betulkan saya, ayat 75. Dalam surah Al-Baqarah ayat 78 ada menyebut tentang kalimah yang sama, ummi. Apa yang kita faham tentang ummi? Maksudnya bahasa mudah, bahasa ringkas, tak erti baca, tak erti tulis, tak leh baca, tak leh tulis. Jadi diutuskan Nabi Muhammad dalam masyarakat yang sedemikian sifatnya. Bukan kata tak ada langsung orang erti baca, bukan kata tak ada langsung hak erti menulis, tapi nak habaq golongan hak erti baca, erti menulis ni amat sedikit dan kecil jumlahnya. Boleh dikatakan golongan minoriti di Mekah pada waktu tu. Rata-rata tak erti baca, rata-rata tak erti tulis. Dan Nabi dilahirkan dari kelompok tersebut, dan Nabi sendiri dinisbahkan dengan Nabi yang ummi. Tak erti baca, tak erti tulis, tak boleh baca, tak boleh tulis. Baik. Ada hikmah, ada rahsia mengapa Allah mengutuskan Nabi Muhammad dalam kelompok yang seperti ini. Nak menunjukkan kemukjizatan wahyu yang turun pada Nabi. Okey, kita ambil contoh. Ni ada kaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, antara alasan dan respon mengapa mereka menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana antaranya menganggap Nabi ni bersifat ummi, tak erti baca, tak erti tulis, dan mereka menganggap ini adalah satu hal yang amat memalukan. Pasal apa Allah lantik kawan ni jadi Nabi, kawan ni jadi Rasul, dalam masa yang sama baca tak leh, tak erti, tulis tak leh, tak erti. Benda ni memalukan. Dan mereka juga nak Nabi akhir zaman ni lahir daripada kelompok mereka, keturunan mereka, Bani Israel. Itu harapan mereka. Sebab dalam Taurat, dalam kitab mereka sudah ada bisyarah tentang ciri-ciri, sifat-sifat yang dimiliki dan dipunyai oleh Nabi akhir zaman ni. Ciri dia lagu mana, mereka dah tahu. Sifat dia lagu mana, mereka dah tahu. Budi bicara dia lagu mana tahu. Akhlak dia semua tahu. Bahkan Allah gambarkan pengetahuan dia ni, mereka lebih kenal Nabi Muhammad dibandingkan mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kita ada anak, orang lain tak kenal anak kita lebih pada kita kenal anak kita. Tapi nak habaq depa kenal Nabi, hak tak mari lagi ni, hak tak hijrah lagi ni, hak tak bangkit lagi ni, lebih dari mereka kenal anak depa. Nak habaq melalui perasa ni kenal sungguh-sungguh. Bukan kenal main-main, bukan kenal andai-andai dak.
Jadi mereka mengharapkan Nabi akhir zaman yang Allah ceritakan, yang Allah khabarkan ni, kalau boleh mari dari kelompok kita jugalah sebagaimana sebelum ni, Bani Israel. Tapi sayangnya perkiraan Allah mengatasi apa yang jadi impian dan harapan mereka. Takdir Allah Nabi akhir zaman ni lahir dari bangsa Arab keturunan Quraisy. Lahir di bumi Mekah dan dilingkungi oleh masyarakat yang bersifat ummi, tak erti baca, tak erti tulis, dan dia pun sama, tak erti baca, tak erti tulis. Inilah alasan mengapa mereka menolak Nabi Muhammad. Automatik bila tolak Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, mereka juga akan menolak wahyu yang diturunkan kepada baginda. Automatik akan tolak Quran tu adalah rekaan, Quran tu bukan datang daripada Allah. Dia tak leh, dia nak pilih tolak satu, terima satu, dia tak jadi. Contoh, Muhammad kami tolak. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Tapi wahyu hak nama Quran turun pada dia, kami percaya, kami beriman. Logik ke tak logik? Dia sendiri tu, batang tubuh dia tu, kami tak percaya. Tapi wahyu hak Allah turun pada dia, kami beriman, kami percaya. Logik ke tak logik? Macam mana hang boleh percaya pada wahyu tu, sedangkan Tuhan hak diturunkan wahyu tu, hang tolak? Tak logik. Kita terbalikkan. Wahyu ni bukan daripada Allah, tapi Muhammad kami percaya. Logik ke tak logik? Muhammad cakap benar, Muhammad tak pernah cakap bohong. Tapi wahyu ni kami tak percaya. Dah dia bercakap benar, dia bercakap bohong, bila dia kata turun wahyu, hang kenapa pula tak boleh membenarkan wahyu tu? Jadi automatik, kalau nak tolak, kena tolak dua-dua. Kalau nak beriman, kena beriman dua-dua. Dia kena tolak Nabi sebagai Nabi dan Rasul, dia kena tolak juga wahyu yang turun pada Nabi. Sebab itulah mereka perlu cipta reason dan alasan bagaimana nak tolak ni. Baik. Macam ni, bila kita sebut tentang Al-Quran, ni dah berlaku sejak sekian lama. Ada tuduhan, ada tomahan mengatakan Al-Quran ni bukan datang daripada Allah. Baik, dalam isu ni hanya ada 3 kemungkinan. Tak akan lebih, tak akan kurang. Nombor 1, kita letak kemungkinan Quran ni adalah karangan orang-orang Arab di Mekah. Kemungkinan ni. Yang kedua, Quran ni adalah karangan daripada Nabi sendiri, daripada Muhammad sendiri. Yang ketiga, Quran ini diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh seseorang yang lain. Ada orang, ada individu lain yang ajar Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau semua ni kita dapat deny, kalau semua ni kita dapat nafi, bermaksud siapa pun kena terima bahawa Al-Quran itu benar-benar wahyu daripada Allah. Baik, kita pergi step by step. Pertama, kemungkinan andaian Quran ini adalah kalangan bangsa Arab hak hidup sekali dengan Nabi di Mekah. Baik. Dalam Al-Quran, Allah memberikan cabaran, tentangan. Kalau kamu nak kata Quran ni adalah karangan orang-orang Arab di Mekah, hak cerdik lah, hak pandai lah, hak jenius lah, hak hebat dan terror, maka Allah bagi cabaran. Contoh dalam surah Hud ayat 13. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarim mislih muftarayatin wad'u man istata'tum. Dah. Baik. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kata Quran ni adalah rekaan, datangkan bi asyri suwarin. Berapa surah? 10 surah yang semisalnya. Muftarayat ni yang kamu nak reka-reka, yang kamu nak try. Try buat. Cukup lah 10 surah.
yang menyamai Quran, yang menyamai wahyu yang turun pada Muhammad. Kalau kamu nak kata tu adalah rekaan manusia, kalau manusia boleh reka Quran tu, maksudnya kamu pun boleh reka. Jadi kami nak cabar kamu, buat cuma 10 surah. Boleh ke tak boleh? Agak-agak lepas ke tak lepas? Tak lepas. Cabaran Allah dalam surah dan ayat yang lain dah 10 tak lepas. Buat mari 3 surah cukup lah. Agak-agak lepas ke tak 3 pun? Tak lepas. Akhirnya surah Yunus ayat 38. Qul fa'tu bisuratim mislih. 10 tak lepas, 3 tak lepas, buat marilah walaupun satu surah. Lepas ke tak? Hang nak pilih hak paling pendek pun tak apalah. Terima cabaran, buat sama seperti inna a'tainaka atau seperti wal as. Biar sama dari sudut kefasihan bahasa dia, keindahan gaya bahasa dia, ketinggian sastra dia, ketinggian balaghah dia. Biar sama. Biar orang dengar rasa ijaznya ayat tersebut. Satu surah pun tak mampu. Bahkan berani saya katakan cabaran yang Allah bagi ni bukan kata hak hidup zaman Nabi Muhammad, bahkan zaman ni sampai kiamat pun tak akan ada siapa yang mampu membuat dan menyainginya walaupun satu surah. Tak akan ada. Baik, contoh. Dalam zaman hidup Nabi dan setelah kewafatan Nabi, kita ada sejarah penting tentang kewujudan dan kemunculan Nabi-Nabi palsu kan. Antara yang terkenal siapa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah sang pendusta, si pembohong. Musailamah, bila dia dakwa dia Nabi, dia Rasul, dia pun kena dakwa apa? Takkan setakat nak sebut aku Nabi, aku Rasul. Dia pun kena dakwa macam Nabi Muhammad dakwa. Wahyu juga turun pada aku. Nak menipu jadi Nabi, nak menipu jadi Rasul, wahyu pun kena kerik lah, kena reka, kena menipu jugalah. Tapi sebab dah dakwa dah Nabi, orang akan tanya, mana wahyu dia, mana ayat dia. Jadi kena mandai-mandai. Baik. Tuan-tuan ingat, Musailamah tu tempat dia di mana? Tempat Musailamah di mana? Selatan Mekah. Kalau sekarang adalah bumi ya bawah Mekah. Bumi apa? Selatan Mekah. Lepas negara dia tu Lautan Hindi. Ya, Yaman. Baik. Tuan tengok hikmah. Dulu Mekah ni Yaman. Di Yaman nilah dulu Abrahah telah mengumpulkan segerombolan tentera bergajah untuk menyerang siapa? Menyerang Mekah kan. Daripada Yaman nak serang Mekah, Kaabah, sebelum Nabi lahir. Selepas Nabi lahir dan jadi Nabi, Musailamah juga dari tempat yang sama. Apa dia? Ya, Yaman, nak menandingi Rasulullah di Madinah dan punyai hasrat untuk menjatuhkan dan menewaskan bumi Madinah. Okey. Musailamah, kes dia, contoh. Kalau tuan-tuan baca muqaddimah surah Wal As dalam tafsir, dia ada kes Musailamah ni. Satu ketika Rasulullah mengutuskan seorang sahabat, tapi waktu ni sahabat ni tak masuk Islam lagi. Cuma sebab dia ni seorang pemidato yang baik, petah bercakap, lancar bahasa dia. Siapa dia? Kemudian nanti dia masuk Islam juga. Dia jadi wakil, juru bicara ketika perang Siffin belah Muawiyah. Siapa? Juru cakap belah Muawiyah dalam perang Siffin ketika lawan Saidina Ali. Siapa? Amru bin Al-As. Waktu ni dia tak Islam lagi. Tapi Nabi Muhammad utus dia pergi jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Musailamah. Kawan ni pun pergilah. Bila jumpa dengan Musailamah, Musailamah tanya Amru, adakah surah baru yang turun pada sahabat kamu? Maksud sahabat kamu tu pada Muhammad lah. Amru kata ada. Telah diturunkan satu surah kepada Muhammad, surah yang pendek tetapi padat dan penuh makna. Baca kan.
Kawan ni pun bacalah wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat sampai akhir ayat. Lepas habis Musailamah tu menengung. Jadi kawan ni pun tanya, pasal apa kamu menengung? Kamu nampak saja aku menengung ni. Sebab aku ni Nabi, aku ni Rasul. Sebenarnya dalam keadaan kamu tengok aku menengung ni, wahyu baru turun pada aku. Gebang lah kan. Kalau kamu kata wahyu baru turun pada kamu, bacakanlah wahyu tersebut. Hak kamu kata dakwah baru turun tu. Tengok apa Musailamah baca. Ya wabar innama anti uzunani wasadr wasairuki hafzun naqz. Ya wabar tu apa? Wabar tu arnab. Arnab orang Indo sebut kelinci, lambang playboy tu. Wahai arnab, innama anti, sesungguhnya kamu wahai arnab, uzunani, mempunyai dua telinga yang panjang, wasadr, dan dada yang bidang, wasairuki, dan seluruh badan kamu, hafzun nakzun. Hafzun nakzun ni dalam bahasa Arab comel dan mongel. Jadi apa mukjizat ayat yang baru turun pada Musailamah tadi? Wahai arnab, kamu mempunyai dua telinga yang panjang, dada yang bidang, dan seluruh badan kamu kecil, comel dan mongel. Kalau cerita kat budak-budak pun tahu, tak payah turun wahyu pun pasal arnab ni. Tak ada apa, tapi sebab nak dakwa Nabi kena lawan juga wahyu sebenar daripada Nabi Muhammad. Kebanyakan dia cerita pasal binatang lah wahyu dia. Contoh wahyu lain hak dia dakwa. Ya Difda binta Difdaini naqi ma tunaqin a'laka fil ma wa asfaluka fitin. Ya Difda, wahai kata binta Difda'aini, anak kepada dua kata. Wahai kata, anak kepada dua kata. Maksud dua kata, kata jantan, kata betina. Wahai kata, anak kepada kata jantan dengan kata betina. Naqin ma tunaqin, berenanglah kamu, berkuaklah kamu dalam air mengikut sesuka hati kamu. A'laka fil ma, kalau katak duduk dalam air, di atas kamu tu ada air. Wa asfaluka, di bawah kamu tu ialah tanah. Jadi apa mukjizat dia? Katak anak kepada katak jantan, katak betina. Berenanglah, berkuaklah sesuka hati kamu. Atas kamu ada air, bawah kamu ada tanah. Macam karangan biasa. Tak mari rasa zuk, tak mari rasa apa. Dia nak meniru gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa tu. Mari pada Nabi, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia nak ambil gaya bahasa tu. Al-Fil, Wa mal-Fil, Wa ma adraka mal-Fil. Al-Filu lahu zanabun wasilun wa khurtumun tawil. Al-Fil, gajah. Surah Al-Fil tu kan tentera bergajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Bagi gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Nak cerita kat siapa? Gajah, apa itu gajah? Apa kamu ketahui pasal gajah? Gajah tu mempunyai ekor yang kecil dan pendek dan belalai yang panjang. Tak payah turun ayat Quran pun tahu. Pergi ke zoo boleh tahu dah. Tak ada mukjizat. Bila turun inna a'tayna kal kausar, dia nak cantah juga, dia nak saingi juga. Dia buat ayat yang hampir sama. Inna a'tayna kal jamahir fasalli li rabbika wajahir inna syani'aka huwal kafir. Dia ambil ayat tu juga tapi dia tambah belakang. Sesungguhnya telah dikurniakan kepadamu kumpalan, gondokkan tanah. Kalau Nabi
dikurniakan Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau Nabi, bersolatlah kamu kemudian menyembelih haiwan korban. Dia bersolatlah kamu dengan suara yang keras dan kuat. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau hak Nabi, siapa yang menghina dan mencela kamu, dialah yang terpotong. Tapi sebab dia nak krik orang juga, siapa yang menghina kamu, dialah yang kafir. Jadi bila orang baca, siapa yang hina aku sebagai Nabi palsu ni, dialah hak kafir. Trik dia, pandai tak? Tapi semua tu, tuan-tuan baca tadi ada rasa, mukjizat ni hebat ni. Ada rasa macam tu tak? Rasa macam tu ke rasa nak gelak? Nak gelak, ada lucu, ada ketawa, ada lebih-lebih lagi kalau orang tu mempunyai ketinggian pada grammar dan tata bahasa Arab dia, dengar pun memang nak gelak lah. Tak boleh buat apa. Quran ni walaupun kita baca hari-hari, sebab dia punya sifat ijaz tu, kita tak akan pernah rasa boring, jemu dan puas. Tuan-tuan baca Al-Fatihah sejak bila lagi? Mungkin saya kata hak duduk depan saya ni kalau umur 50, 60, ratus ribu pun lebih dah kali dalam hidup dia. Mungkin jutaan kali baca Al-Fatihah. Pernah tak dia merungut, sejak aku hidup ni lah kali pertama aku boring lah baca Fatihah, bosan baca Fatihah. Ada siapa pernah sebut macam tu? Tak ada. Dia baca beratus kali, beribu kali pun tak pernah orang kata boring dan puas. Ayat yang sama, huruf yang sama, baris yang sama, tak ada siapa rasa puas. Sebab ijaz dia, mukjizat dia. Tapi hak ni cuba tuan-tuan bayangkan, gajah, apa itu gajah? Apa yang kamu tahu pasal gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan pendek dan belalai yang besar. Cuba ulang 10 kali. Tak ada 10 kali rasa. Boleh 3 kali menyampah aku dengar. Tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Dalam masa yang sama, masih lagi konteks pertama, kita tahu satu ketika dulu di pasar Ukas di Mekah tu ada satu pasar yang di pasar tersebut hampir setiap tahun mempertandingkan puisi-puisi, sajak-sajak, sastra-sastra, prosa Arab klasik dan sebagainya. Orang-orang hak pakar, hak alim, hak tera bahagian bahasa ni berkumpul, berhimpun. Ada yang jadi peserta, ada yang jadi juri. Siapa yang menang akan dinobatkan sebagai pemenang pada tahun tersebut, dan syair dia, sajak dia, puisi dia akan digantungkan pada kelambu-kelambu Kaabah. Ini dalam sejarah disebut mu'allaqat. Mu'allaqat bermaksud syair-syair hak menang, syair-syair hak juara yang digantungkan pada kelambu-kelambu Kaabah. Jadi bila mari musim haji, orang daripada luar, orang datang nak tawaf. Tawaf zaman jahiliah lah. Lepas tawaf tu, kita boleh tengok di kelambu Kaabah, di dinding Kaabah tu ada syair-syair mu'allaqat yang digantung. Contohlah nak bagi mudah faham. Hak ni syair juara 2019, hak ni juara 2020, hak ni juara 2021. Tujuan apa? Tujuan dia ialah kebanggaan dan kepuasan. Nak bangga apa? Tengok, juara 2020, indahnya bahasa dia, puitisnya ayat dia, bagus sungguh juara ni. Padan dia jadi juara pun. Tengok nama juara tersebut, contoh kita kata Ali bin Yusuf Al-Putriwi. Putriwi ni geng bandar Puteri Jaya ni. Contoh nisbah belakang tu, dia akan jadi bangga. Han tahu tak hak juara 2019 tu? Taman aku lah. Flat sekali dengan aku lah. Duduk sebelah rumah aku. Ni jadi satu kebanggaan bagi suku dia atau kabilah dia. Bila hak menang tu orang depa, dia banggakan pada kabilah lain. Hak juara 2019 tu orang kampung aku, bahasa muda. Tapi kawan tu pun tak mau kalah. Tengok lu 2020, tengok siapa juara. 2020 Hang Sembang AJL tahun 2019, Gegar Waganza 2020, tengok siapa. Tek mana tempat tu? Kampung aku tu, ada 20 tu. Kawan ni nak bangga kat kawan ni pula. Benda tu jadi kebanggaan. Jadi bila ada benda tu, adanya juri. Juri ni orang paling pakar. Baik,
Bila juri-juri dan kepakaran yang ada pada mereka bertembung dengan wahyu yang dibacakan oleh Nabi, apa yang berlaku pada mereka? Mereka ni dengan niat nak lawan Nabi, nak jatuhkan Nabi, nak cantas Nabi, nak sailang Nabi dengan kemahiran yang mereka ada. Bila saja Nabi membuka mulut, membaca deretan wahyu-wahyu tadi, bila dengar saja, apa jadi kat mereka? Balik muka sendu. Pi muka semangat, balik muka sendu, muka kalah, muka sedih. Orang tuduh. Biasanya yang buat tuduhan tu siapa? Orang hak tak suka dekat Nabi. Yang menerima tuduhan tu netizen hak tak berapa cerdik. Biasanya siapa buat tuduhan? Hak orang atas tu lah. Dia ni tak betul, dia ni tak pandai. Lepas tu hak mengomen tu siapa? Netizen lah. Facebook pun netizen, TikTok pun netizen. Hak dia dengar, hak tu kata. Contoh kita buat bandingan zaman tu, Muhammad ni ahli syair. Pemimpin buat tuduhan. Jadi orang pun, oh Muhammad ahli syair, Muhammad ahli syair, Muhammad ahli syair. Tapi bagi orang hak taraf juri tadi, hak hebat tadi, dia akan buat tuduhan yang sama tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia pakar. Faham tak? Aku ni pakar sajak. Segala hal sajak aku tahu. Ayat sajak macam mana? Renyih sajak macam mana? Bunyi sajak macam mana? Banding dengan hak Muhammad baca ni, tak ada langsung ciri dan sifat dan kepakaran yang aku ada untuk kata tu adalah sajak. Jadi hak mana tuduh tadi hanyalah tuduhan andaian, reka. Nak suruh masyarakat pun kata macam tu. Tapi hak taraf pakar ni, tak, dia bukan. Pasal apa dia boleh kata bukan? Aku pakar dia, sajak. Ni bukan sajak hak aku dengar ni. Mari pula kata ahli syair. Tak juga. Aku ahli syair, aku juri syair. Hak dia baca tak sama langsung dengan syair hak aku tahu. Nak kata dia sihir, aku pun tok bomong, aku pun dukun, aku pun ahli sihir. Hak dia buat ni tak sama langsung dengan aku ada. Jadi semua tuduhan tu tak ada asas pun. Tak ada asas pun. Semua kalah, semua terpegun. Antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, Nadhar bin Harith, semua nama-nama besar ni balik dengan muka sendu. Tak boleh. Jadi automatik, nombor satu kita boleh deny dah. Kita boleh deny bahawa Quran ni karangan orang-orang Arab. Hak hebat daripada Nabi, pakar segala pakar pun tak mampu 10 surah, tak mampu 3 surah, tak mampu 1 surah. Bahkan cabaran Allah ni walaupun ada terima, walaupun reka aku ni Nabi palsu, wahyu palsu pun tak lepas juga dari sudut ijaz dia. Jadi automatik tak boleh siapa-siapa nak kata Quran ni karangan orang Arab. Kalau dia ni karangan orang Arab, orang lain boleh kerik, orang lain boleh reka. Nombor 2, Quran karangan Muhammad. Baik, Nabi Muhammad tu sendiri adalah salah seorang anggota masyarakat di Mekah yang sifat dia tak erti baca, tak erti tulis, dan itulah nisbah Nabi Muhammad pada mereka. Muhammad ni hak kita kenal, baca tak erti, tulis tak erti. Adakah logik? Adakah boleh diterima akal? Apakah rasional? Muhammad hak tak erti baca, tak erti tulis, kita nak tuduh Muhammad lah yang sendiri mengarang-ngarang Al-Quran, Muhammad yang tulis Al-Quran. Bukan bangang ke? Dalam masa yang sama, Muhammad bila reti dia menulis, bila reti dia membaca, tiba-tiba buat tuduhan Quran tu Muhammad lah yang tulis. Bukan bangang kau orang tuduh macam tu. Faham tak maksud saya tu? Kita duk kata dia baca tak reti, tulis tak reti. Tiba-tiba nak tuduh dia yang tulis Quran. Tadi hang kata dia menulis pun tak reti. Macam mana boleh logik dan rasional hang nak tuduh dia yang tulis? Dia hanya boleh baca Al-Quran. Baik. Macam ni. Bila kata baca, dia berbeza. Contoh, bagaimana Nabi boleh membacakan Quran ni pada orang lain dalam keadaan Nabi tak erti baca, Nabi tak erti tulis? Kan ayat datang setelahnya, yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayat dari Tuhannya. Tadi cakap Nabi tak erti baca, Nabi tak erti tulis. Lepas tu mari ayat,
Nabi membacakan kepada Nabi baca pula. Bagaimana bang? Tak erti baca, tak erti tulis. Mari ayat Nabi membacakan kepada mereka. Baik. Kenapa Nabi boleh membacakan? Tengok konteks penurunan Quran pada Nabi. Nak faham jelas isu ni dan nak boleh jawab tuduhan orang yang nak merosakkan pemikiran, rujuk surah Bintang. Surah An-Najm. Ayat 1 hingga 10 tu adalah cara penurunan Al-Quran pada Nabi. Kemas hujah daripada Allah. Cara ringkas, bila Allah nak turunkan wahyu pada Nabi, siapa malaikat yang jadi perantara atau wasilah? Malaikat Jibril. Baik. Jibril menerima perintah daripada Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad. Bila nak sampaikan pada Nabi Muhammad, Jibril suruh apa mula-mula? Baca. Bila suruh baca, nak baca apa? Nak baca apa? Iqra. Berbaloi, berpadanan kalau Nabi senyap pun. Kalau Nabi tak baca pun. Sebab nanti, satu sudut Nabi sendiri tak erti baca, tak erti tulis. Dua sifat ni ada pada seseorang, kita pi pada dia, bacalah. Agak-agak jadi apa? Baik. Begitu juga kalau orang tu reci baca sekalipun. Saya reti baca, saya reti tulis, orang tu pi bacalah. Hang nak suruh baca apa? Walaupun aku reti baca. Ni, abang kat depan ni reti baca, reti tulis, saya pi kat dia. Bacalah. Aku tahu baca, aku tahu tulis, tapi hang sebut baca tu nak suruh aku baca apa? Satu lagi. Bukan dia tak reti, tapi hang pi mari bacalah olehmu. Tambah-tambah Nabi tak reti baca, reti tulis. Kemudian barulah Jibril membacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Bila Jibril baca, Nabi ada salah satu panca indera pendengaran. Siapa pun yang membacakan pada kita, kita boleh dengar suara dia tu. Kita dengar perkataan tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita mengulang-ulang bacaan tersebut walaupun kita sendiri tak erti baca, tak erti tulis. Tapi kenapa kita boleh ulang bacaan tu? Sebab kita dengar. Saya tak erti baca, tak erti tulis. Mari seorang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuba ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh tak saya akan bacakan ayat saya hafal ni pada orang lain lepas ni? Boleh, walaupun saya tak erti baca, tak erti tulis. Tapi saya boleh baca tu sebab dengar bacaan tu daripada orang lain, dan Allah berikan bacaan ni ingatan pada diri Muhammad. Jibril baca, Nabi baca. Jibril baca, Nabi ikut, dan diulang-ulang bacaan tu sehingga menjadi ingatan bagi diri Nabi. Jadi kalau Nabi jumpa orang lain nak menyampaikan, Nabi boleh baca tak? Ayat ni boleh. Walaupun hakikatnya tak erti baca, tak erti tulis. Kalau nisbah, saya duduk tempat tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang lain yang baca, saya dengar, saya baca. Tapi sebab saya buta huruf, Iqra tu Iqra lah. Saya pun ambil surah Iqra sungguh. Cuba baca. Reti tak baca? Ni huruf apa? Alif pun tak kenal, qaf pun tak kenal, ra pun tak kenal. Tapi boleh tak baca? Boleh baca sebab dengar, bukan boleh baca sebab tahu huruf apa. Cuba bagi tulisan kat dia, lepeh. Sebab dia hanya boleh baca apa yang dia dengar tadi. Apa yang dia ingat tadi, apa yang dia ulang tadi. Luat pada tu, habis dah dia. Ambil buku lain, aku nak test. A sampai Z, down. Alif sampai Ya, down. Tapi Ustaz apa boleh baca? Sebab tadi. Okey. Baik. Di sini kita melihat bezanya antara apa? Antara membaca dan bercakap. Inilah sebenarnya nak menolak tomahan daripada kafir musyrikin Mekah. Membaca dan bercakap. Anak tuan-tuan pun boleh beza antara membaca dan bercakap. Contoh, tuan-tuan duduk dalam bilik, baca kitab kuning. Kitab lama, kitab kuning. Anak ada duduk kat luar, duduk di sofa, tengok TV. Tiba-tiba, Assalamualaikum, ada orang datang. Anak kawan kita.
Kawan kita pun ajak naik. Masuklah. 2 orang ni duduk di luar di sofa. 2 orang ni tak tahu pun saya duduk dalam bilik. Anak saya aja tahu saya duduk dalam bilik. Dan depa ni duduk di luar, tak nampak pun saya. Tiba-tiba kedengaran saya duduk baca kitab ni. Bar mula. Pasal apa bar mula? Kitab Jawi lama, bara. Orang zaman moden dia akan baca apa? Bermula. Pasal apa orang dulu baca bar mula? Sebab dia dah terbiasa dengan kitab-kitab Arab. Kitab Arab ni ada 4 ni je. Tak baris atas, baris bawah, tak baris bawah, baris depan, tak baris depan, baris mati. Jadi dia terbiasa dah dengan huruf yang berbaris pada Arab. Jadi dia baca Jawi yang tak ada baris pun mengikuti baris tadi. Sebab tu dia tak mari ber orang dulu. Sama ada bar mula, bir mula, bur mula. Hak mana lagi dekat? Bar, sebab tu bunyi bar tu. Bar mula akan kisah ini. Kawan saya, ada bapa hang. Dia duk buat apa tu? Adalah dalam bilik tu duk baca kitab dia lah. Hang tak nampak pun dia, hang tak tengok pun dia. Pasal apa hang kata dia baca kitab? Aku dengar perkataan dia pun aku tahu dia sedang baca kitab. Tengok, anak kita tu tahu beza antara kita sedang membacakan sesuatu dengan bercakap. Saya nak suruh boleh nilai. Bila dia dengar bermula akan kisah ini adalah seorang raja. Anak kita tahu, kita bukan duk sembang masa tu. Kita sedang baca kitab tu. Nanti sembang kalau dia keluar. Kawan hang datang. Awak hang ni teruk sangat. Pi buat ayat tu. Tu ayat masa bercakap. Tu bukan baca kitab. Tak ada orang. Adapun apabila kawan kamu datang, maka bersegeralah membuat secawan kopi. Dia tak ada ayat lagu tu. Bila sembang, dia ayat ni. Tu nak suruh tolak kafir musyrikin Mekah, nak suruh habaq. Wahyu hak turun pada Nabi Muhammad tu wahyu, hak dia sembang tu dia sembang. Sebab apa? Sebab kamu kenal dia sejak dia lahir. Dia lahir di hadapan kamu, membesar di hadapan kamu, hampir 40 tahun. Sebelum dia jadi Nabi, kamu tahu. Bila dia sembang dengan kamu, bila dia bercakap dengan kamu, bila dia communicate dengan kamu, kamu tahu bahasa apa dia guna. Contoh, kita jumpa kawan. Contoh, wahai Muhammad, kamu sihat ke? Oh, sihat, tak ada masalah. Kamu tahu, aku bagi masa 40 tahun. Cara dia sembang, bahasa dia guna, macam mana? Tiba-tiba tidakkah kamu merasa pelik, merasa ajaib, tiba-tiba dia datang pada kamu. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Hak kita duk kenal dia sebelum ni bukan cara dia sembang ni. Bukan bahasa hak dia duk bercakap dengan kita. Ni satu bahasa yang Muhammad kita kena tahu tak guna masa ni. Tiba-tiba mari lagi al-qari'ah, mal-qari'ah. Kita tak rasa pelik ke orang macam ni? Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan akan rasa pelik kalau benda ni berlaku pada kawan kita. Kalau kita dengar hangpa, dongga kepala apa-apa semua, tu cara dia bercakap. Tiba-tiba mari ayatnya puitis, ayatnya penuh grammar, ayatnya tata bahasa berubah terus. Kita akan jadi pelik dah. Pasal apa kawan ni kena ketum ke kurang-kurang? Tu anggapan kita kan. Ni ketum, ni tak ketum, download gam download ke apa. Kita akan anggap macam tu. Sebab biasa dia bukan sembang lagu ni. Tiba-tiba sembang ni alam tinggi hotline ni. Maksudnya dia ambil daripada mana benda ni? Nak suruh kamu rasa tahu. Dia mari tiba-tiba li'ila fi qurash ila fihim, bukan asal dia sembang. Itulah juga nak menolak dalam konteks yang kedua, tidak ada sama sekali kemiripan, kesamaan dan keserupaan antara wahyu dan hadis Nabi. Bila Nabi Muhammad membacakan wahyu Allah, itulah yang dia terima. Ni maksud saya, bila Nabi berkemungkinan konteks, dia baca ayat Allah, dia nak syarahkan ayat ni. Dia nak tafsirkan ayat ni. Dia nak cerita kat sahabat kisah Nabi dan Rasul yang ada dalam ayat ni mungkin. Dia nak cerita hukum-hukum tertentu yang Allah turunkan dalam ayat ni mungkin.
hak mana dia syarah, hak mana dia tafsir, hak mana dia nak cerita, hak mana dia nak buat keluar hukum, tu adalah bahasa dia sendiri. Tak sama dengan wahyu yang dia terima. Jadi dalam konteks ni, hak kita duk pegang satu Quran, satu sunnah tu pun tak ada kemiripan dari sudut bahasa tu. Bila Nabi nak hurai pada sahabat, dia guna bahasa Arab biasa dia lah. Ayat ni nak cerita dalam ni ada Nabi ni, ayat biasa. Tapi hak wahyu kekal sebagai wahyu. Sebab tu kalau kita cari semua hadis yang bersifat sahih, baik dia mutawatir, ahad ke, hadis ke, gharib ke, tak ada kesamaan dari sudut nilai bahasa yang diguna tu. Wahyu lagi tinggi daripada penggunaan Nabi dalam bentuk sabda dan hadis dia. Baik. Kalau dah tengok di sini, nombor 2 tu boleh deny dah ke? Boleh deny dah ke? Boleh nafi dah. Nak tuduh Nabi belajar dengan ibu bapa. Mungkin mak dia sejak kecil ajak dia. Bapa dah meninggal awal lagi. Tak boleh tuduh bapa dia ajak. Mak meninggal umur apa? 6 tahun. Tok 8 tahun. Duk dengan pak saudara. Tak ada pun penceritaan tentang Nabi ni konteks pembelajaran. Duk dengan pak saudara, bantu pak saudara kerja, bantu pak saudara berniaga, pi ke Syam, pi kok ni, mengembala kambing, ambil upah, mengembala unta dan sebagainya. Tu hak Nabi buat. Jadi peluang untuk kata dia sempat belajar ke, dia sempat buka kitab, dia sempat tu, sempat ni, tak ada tuduhan tu. Lepas tu waktu kecil pula duduk di mana? Duduk di kampung. Duduk kampung, faham sendirilah. Kalau duduk bandar, mungkin dia boleh connect internet, duduk bandar, katakanlah. Mungkin boleh website tu, website ni. Ni duduk kampung, lagilah payah nak tuduh. Ada apa kat kampung? Lain tak ada, apa tak ada. Jadi dia pula ummi, tak erti baca, tak erti tulis. Lagu mana lagi nak bagi boleh juga. Nombor 2 pun deny. Bukan karangan Muhammad. Yang ketiga, mungkin orang lain ajak. Tuan-tuan, cari kisah ni dalam surah Lebah. An-Nahlu 103. Walaqad na'lamu annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sesungguhnya kami mengetahui mereka ni ada mengatakan yang mengajarkan Muhammad tentang Al-Quran tu adalah seorang lelaki. Mereka tuduh ada seorang lelaki yang duduk di Mekah telah mengajarkan Muhammad ayat-ayat Quran ni. Tapi Allah jawab dalam ayat ni, tuduhan tu terbatal, tidak berasas. Sebab apa? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Kerana orang yang dituduh, lelaki yang dituduh mengajarkan Muhammad tentang Quran tu adalah seorang lelaki yang berbangsa Ajam. Apa maksud Ajam? Non-Arabic. Lelaki tu orang Rom. Nak tuduh kawan tu ajak Nabi, tapi kebetulan kawan tu pula bukan orang Arab, orang Rom, tak reti cakap Arab. Di mana logik dia? Kawan tu Arab pun tak fasih, Arab pun tak apa reti, tiba-tiba nak tuduh dia yang ajar Nabi Quran yang berbahasa Arab yang fasih. Okey. Faham tak? Contoh mudah. Saya duduk di Malaysia, orang Melayu. Tiba-tiba mari tempat kita ni, Vietnam ke, Nepal ke, Bangladesh ke, Rohingya, tiba-tiba ada satu buku dalam bahasa Melayu. Tiba-tiba orang tuduh, ni sebab ustaz selalu berkawan dengan geng Myanmar ni, boleh karang buku bahasa Melayu yang grammar dia tinggi ni. Logik ke tak logik? Aku tu Melayu dah, tiba-tiba pergi tuduh orang Myanmar yang ajak aku bahasa Melayu yang lagi tinggi. Orang Nepal ajak aku Melayu yang lagi tinggi sehingga boleh karang buku ni. Di mana logik dia? Tak ada logik dia. Siapa lelaki ni? Huwa Ghulamul Faqih Ibnul Mughirah. Dia adalah seorang hamba milik Al-Faqih bin Al-Mughirah. Adik-beradik Al-Walid bin Al-Mughirah. Pak saudara Abu Jahal, tok saudara Saidina Umar. Okey. Dia ni siapa? Dia ni seorang lelaki, saat ni pak saudara, tok saudara tu, tuan dia tu, Al-Faqih bin Al-Mughirah tu. Dia sendiri ismuhu Jabir.
Nama lelaki ni Jabir, berbangsa Rom, kana nasraniyan. Dia adalah seorang lelaki Nasrani, fa aslama, kemudian masuk Islam. Pernah satu ketika tuan dia Al-Faqih bin Al-Mughirah ni pukul dia, nak suruh dia mengaku dia ajak Muhammad. Sebab depa nak tuduh ni, anta tu'allimu Muhammadan, kamu ke yang mengajar Muhammad Quran ni? Tengok dia jawab dengan jujur, ikhlas dan tegas. La wallahi, tidak sesekali demi Allah, bal huwa yu'allimuni wa yahdini. Bahkan yang sebenarnya Muhammad lah yang mengajarkan aku tentang Islam, dan dengan sebab dia ajak aku Islam, aku terhidayah, terpanggil untuk memeluk Islam. Sebenarnya setiap kali ada masa bila dia jumpa dengan aku, dia sembang aku, dia bercakap aku. Memang sebab itulah orang nampak Nabi Muhammad selalu duduk sembang dengan dia. Sebab tu tuduh tu. Sebenarnya bukan aku ajak dia. Dia yang cerita kepada aku tentang Islam, baiknya Islam, dakwah kepada Islam. Jadi sebab dia duduk cerita itulah aku terhidayah untuk masuk Islam. Tu hak sungguhnya, bukan aku ajak dia. Dia yang dakwah aku. Jadi terbatal. Orang nak tuduh Quran ni diajarkan oleh seseorang. Pasal apa agak-agak dia tu tak mau ajak orang lain pula? Kalau dia tu ada niat nak mengajar, suruh jadi Nabi yang dianggap palsu, dia reka ni, baik dia ajak orang yang terpelajar ke orang yang tak kerti baca, tak kerti tulis. Kita nak create intelligent, negara tu nak create CIA, KGB, M16, nak create James Bond, agak-agak nak cari yang tak kerti baca, tak kerti tulis ke? Aku nak latih dia ni jadi seorang yang hebat, dikenali, ditakuti, digeruni. Mana hak tak erti baca, tak erti tulis? Tak. Kita nak cari hak paling hebat, hak kita kenal. Hak ada kemahiran 4 sudut, 5 sudut, 6 sudut, nak suruh dia jadi hebat. Tiba-tiba aku nak create dia jadi seorang Nabi, wahyu yang hebat-hebat, nak cari hak tak erti baca, tak erti tulis. Mesti aku nak cari hak kurang-kurang hak ada sastrawan negara dah ke depan. Barulah cepat sikit. Ni tak ada. Baik, bila tiga-tiga ternafi, terdinai, jawapan dia kena terima, ini adalah benar-benar datang dari sisi Allah. Tak boleh dapat apa. Okey. Tengok dah 10.30. 3 baris lagi ayat ni. Sampai mana ni? Saya pun malas pukul 12 ni. Tengah malam sangat. Saya ringkas-ringkas. Tugas Nabi 3 ni saja. Yatslu alaihim ayatihi. Ni bagaimana praktikal benda tu berjalan. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat dari Tuhannya. 1. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. 2. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran wal hikmah. Ada kata hikmah ni sunnah-sunnah Nabi. Baik. Daripada praktikal pelaksanaan ni sebagai seorang pendakwah, nak jadi penceramah, nak jadi da'i, nak jadi orang yang mengajak orang lain pada agama, mengajak orang lain berdakwah, ni adalah 3 ciri-ciri penting yang tak boleh tinggal. Hak Nabi buat tu. Yatslu alaihim ayatih, tilawah, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim. Nak jadi pendakwah yang hebat, penceramah yang hebat, jati diri yang hebat, ada aura dan karismatik. Boleh? Nombor 1, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Maksudnya apa tilawah? Hari-hari kawan tu nak jadi hebat tadi kena baca Al-Quran. Tak dapat tidak. Sebab ni adalah sumber kita. Ni adalah panduan kita. Yang kedua, tak lain tak bukan sunnah dan hadis-hadis Rasulullah. Hak ni hak kena baca hari-hari. Bukan bangun pagi, serik, buka nombor PIN, Facebook hak dulu. TikTok hak dulu. Instagram hak dulu. Ikut hampa lah hatunya. Tapi saya nak habaq keutamaan dari sudut tilawah ni lah. Sebab apa utama? Siapa hantar ni? Allah hantar nak suruh kita baca, nak suruh kita reti, nak suruh tahu, nak suruh faham.
Hak Allah hantar. Kalau kita abai, kalau kita buat tak cakna, buat tak tahu, lebihkan hak lain, faham sendirilah. Anda nak jadi hebat, nak jadi apa tadi tak akan datang. Selagi abaikan yang ni, lebihkan hal lain. Jadi nombor satu, bila sebut tilawah, kena banyak baca Quran, dan sumber dakwah kita pun kena baca banyak ayat-ayat Al-Quran. Why? Sebab dalam konteks, sebahagian besar sahabat yang menerima Islam, bila Nabi baca ayat Quran, kita tak tahu ayat mana yang boleh memberi kesan dan hidayah pada mereka. Berapa banyak ayat-ayat yang dah turun sebelum surah Taha yang didengar oleh Saidina Umar. Masuk Islam tak sebelum tu? Iqra' dah turun, tak masuk Islam. Ya ayyuhal mudassir, tak masuk Islam. Last kali Taha tu hak dia masuk Islam. Sahabat lain mungkin bukan Taha, pada surah lain, pada ayat lain. Sebab apa kena baca tu? Ayat ni, kuliah ni, ayat ni, kuliah ni. Sebab kita tak tahu. Orang boleh terkesan, orang boleh terhidayah, orang boleh berubah kerana ayat yang mana kita tak tahu. Mungkin ayat surah ni, mungkin tempat lain orang tu terkesan ayat ni, cerita tu, kita tak tahu. Sebab tu kena Quran. Yang kedua, tazkiyah, penyucian. Dari sudut konteks di sini, nak menyucikan apa dia? Min danasil kufr, daripada daki-daki kekotoran kufur, kesyirikan yang ada pada kamu, hak orang duduk di Mekah, sembah berhala. Nabi bagi nak menyucikan kamu. Dia guna kalimah apa di sini? Hak saya sebut awal tadi. Antara kudus dengan zakat kan. Ani wa yuzakkihim. Kalimah tu lah tu. Kalimah tu nak menyucikan kamu. Tapi sebelum kamu suci tu apa dulu? Dia bukan suci sejak asal. Kamu ada khurafat, kamu ada tahyul, kamu ada berhala, kamu ada tu. Jadi Nabi mari nak buang benda tu, nak suruh kamu jadi suci. Sebab tu saya sebut tadi, kalimah zakat, yuzaki tu bukan asal suci, dia bercampur benda lain. Melalui satu proses, baru kamu jadi suci. Nabi nak jalankan proses penyucian kamu tu lah. Allah hantar dia ni. Nak suruh ajak kamu, bentuk kamu, dakwah kamu, ajar kamu, nak suruh kamu hak kotor tu disucikan oleh pengajaran dia. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia nak mengajar kitab tu. Maksud mengajar kitab tu, hukum-hukum yang Allah terangkan dalam wahyu ni. Hak ni tak boleh, hak ni boleh, hak ni Allah suruh, hak ni Allah larang, hak ni Allah suka, hak ni Allah tak suka, hak ni jalan ke syurga, hak ni jalan neraka, hak ni boleh bagi hidayah, hak ni boleh terseleweng dan tersesat. Nabi cerita. Dan hikmah ini ialah apa? Ada kata sunnah, ada kata ilmu yang bermanfaat. Bila diamalkan kita dapat hikmah. Ilmu ni kena amal. Sebab tu kalau orang ada ilmu pun dia tak beramal, disebut dia tak ada hikmah. Contoh, tahu api tu panas, tapi bila tengok api saja api masuk tangan dalam api. Maksudnya apa? Orang ni dipanggil tak ada hikmah. Tahu semayang tu wajib, hukum tu hukum ni. Ni batal, ni batal. Ni tak sah. Hang tengok 14 kitab aku habis pasal semayang. Hang sendiri semayang ke tak? Aku hukum saja, aku sendiri tak semayang. Kalau lagu ni aku tahulah batal, kalau lagu ni aku tahulah sah, aku sendiri tak semayang. Maksudnya orang tu tak ada hikmah, kita panggil. Pasal apa tak ada hikmah? Dia tahu hukum, dia tahu ilmu, tapi dia sendiri tak buat. Jadi nak dapat hikmah, dia kena buat, dia tahu satu benda, dia kena amalkan benda tu, baru hikmah tu main. Hikmah tak akan main, kita ada satu ilmu, kita tak buat, kita ada satu ilmu, kita tak amal, hikmah tu tak akan main. Sebab hikmah ni kita tak tahu, tang mana dia nak main, tang mana dia nak terbit, tang mana dia nak muncul. Contoh, bukan saya, bahkan banyak kali saya dengar sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang mari ni dengan niat nak cerita benda lain. Contohlah, okey, mereka bagi tajuk sekian-sekian. Tajuk tu lah aku nak cerita. Tiba-tiba duk ceramah tu dia tak tahu mari tang mana. Dia boleh sebut benda ni, dia boleh sebut benda tu, dia tarik benda ni, dia heret benda tu. Hak tak ada niat asalnya. Faham? Aku rancang nak sebut benda ni. Pasal apa? Aku jadi pergi sebut benda ni. Mari rasa macam mana nak sebut benda ni. Kita pun dengar balik kadang-kadang video kita sendirilah. Aku boleh sampai sebut benda ni pelik ni. Aku tak ada niat. Memang kita tak berasa pun kadang-kadang kalau tak tengok video tu, tak rasa kita pernah sebut benda tu. Sebab kita ni duk sebut je, orang lain duk tengok. Tapi bila kita ulang, aku ada sebut benda ni dalam kuliah ni.
Kita rasa macam kita pun tak perasan aku ada sebut benda ni. Benda tu kita tak rancang. Tu disebut hikmah. Okey, ringkas-ringkas lah. Tak boleh pergi dah saya pun ni. Biasalah. 4 silinder. 4 silinder hak kereta 15 tahun lepas. Ni rotek pula tak ada dah. Pakai angkat macam tu tak? Lagi parah dia. Silinder pun duk main tukar gasket. Kadang-kadang bocok, kadang-kadang tak bocok. Faham dirilah ke arah tua. Jadi saya minta uzur di sini ya. Masuk uzur tu saya berhenti di sini. Nanti kita sambung lagi, insya-Allah kita sambung lagi. Tak habis lagi ayat tadi ni. Sebab kita datang ni santai-santai. Saya bukan apa, saya duduk belakang tadi nak masuk, saya tengok dah whiteboard ni. Kata sudah depa ni nak suruh cerita apa, nak suruh tulis apa hak macam dulu-dulu. Boleh hak tu nanti 2-3 kali kita datang. Sebab mula-mula ni kita nak santai, tak mau buat kejutan lebih-lebih lagi. Hak ni pun dah rasa lebih daripada cukup supaya kita dapat mengenal wahyu Allah, dapat mengenal Al-Quran dengan lebih baik. Itulah saya minta tiap-tiap hari kita baca Quran. Minta sungguh-sungguh. Quran itu pun untuk kita daripada Allah. Kalau kita ambil sikap sambil lewa, buat endah tak endah, buat tahu tak tahu, rugi yang amat sangat. Benda yang paling penting bukan orang buat ni, bukan manusia buat, bukan orang bijak buat, tapi datang daripada Allah untuk kita tahu, untuk kita kenal, untuk kita faham, untuk kita amal. Masa itulah kalau kita buat semua tu, baru dia akan datang nikmat dan rasa hikmah dalam pengetahuan plus pengamalan yang kita buat. Jadi saya berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.